Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ahnaf bin Ishaq. Nombor metrik A167741. Hari ini saya akan membentangkan satu tajuk daripada kursus Siasah Syariah, iaitu kedudukan Parlimen sebagai penggubal dasar negara menurut Siasah Syariah. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan. Sistem demokrasi berparlimen ni adalah pembahagian kuasa kepada tiga bahagian di dalam pemerintahan, iaitu perundangan, kehakiman dan juga eksekutif. Parlimen ni ialah institusi perundangan tertinggi dalam negara yang menggubal undang-undang. Struktur parlimen Malaysia terbagi pada tiga, iaitu yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Latar belakang sistem demokrasi berparlimen. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan Raja Berperlembagaan sejak 1957, iaitu selepas merdeka. Raja Berperlembagaan yang mengekalkan Raja sebagai pemerintah tertinggi negara dan negeri. Dalam sistem demokrasi berparlimen ni, rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara. Rakyat juga berpeluang membentuk kerajaan. Rakyat bebas memilih perwakilan, mengekalkan perwakilan atau menukar kerajaan yang sedia ada melalui pilihan raya. Untuk menggubal dasar negara, ahli-ahli parlimen perlu bersidang di dalam bangunan parlimen. Sekarang kita akan pergi kepada sejarah bangunan parlimen. Penciptaan bangunan parlimen ni adalah idea daripada Ketua Menteri pertama, iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Bangunan ni dirasmikan oleh Tunku Syed Putra pada 21 November 1963. Dalam bangunan parlimen ni terbahagi kepada dua komponen, iaitu bangunan utama dan juga menara. Bangunan utama mempunyai 3 tingkat dan menara mempunyai 17 tingkat. Dewan Negara dan Dewan Rakyat terletak dalam bangunan parlimen ni, tetapi di dalam bangunan yang utama. Bangunan parlimen ni merupakan tempat di mana undang-undang negara dirumus, dibahas, diluluskan demi manfaat negara dan rakyatnya. Parlimen ni mewakili suara rakyat. Pentadbiran parlimen diketuai oleh Ketua Pentadbiran Parlimen Malaysia, iaitu Pegawai Tadbir Diplomatik PTD Grade Utama B. Beliau bertanggungjawab ke atas urusan dan hal ehwal pentadbiran dan kewangan Parlimen Malaysia. Jadinya parlimen lah yang bertanggungjawab atas segala pentadbiran ataupun penggubalan dasar-dasar negara. Bahagian-bahagian sekretariat parlimen. Pejabat penasihat undang-undang, bahagian komunikasi korporat, bahagian penyelidikan dan perpustakaan, bahagian pengurusan Dewan Negara, pengurusan Dewan Rakyat, bahagian pengurusan, bahagian perhubungan antarabangsa dan protokol, bahagian senggara fasiliti dan landscape, bahagian teknologi maklumat, bahagian keselamatan dan juga bahagian hal ehwal ahli parlimen. Sekarang kita pergi pada Dewan Negara. Dewan Negara ini terdiri daripada 70 orang ahli Dewan Negara. Daripada 70 orang ahli itu terbahagi kepada dua, iaitu 26 ahli daripada 70 orang dipilih oleh Dewan Undangan Negeri yang mewakili 13 negeri. Jadi setiap negeri mempunyai dua wakil dalam Dewan Negara. Lagi baki 66 dilantik oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sendiri atas nasihat Perdana Menteri. Ahli Dewan Negara mestilah berumur 30 tahun ke atas, sempurna akal dan juga bukan muflis. Itu adalah syarat-syarat untuk menjadi ahli Dewan Negara. Apabila seseorang tu dah menjadi ahli Dewan Negara, jawatan hendaklah dipegang selama 3 tahun dan juga boleh disambung sebanyak 3 tahun lagi. Jadi waktu minimum untuk memegang jawatan adalah 3 tahun dan waktu maksimum untuk memegang jawatan sebagai ahli Dewan Negara adalah 6 tahun. Sama ada dilantik oleh pada peringkat persekutuan atau pemilihan pada peringkat negeri.
Kedudukan Dewan Negara tidak berubah dengan pembubaran Parlimen. Ahli-ahli Dewan Negara dilantik bagi mereka yang telah mencapai kecemerlangan di profesi masing-masing dan berkebolehan. Jadi kita dapat lihat yang ahli Dewan Negara ni bukanlah orang yang biasa-biasa, manakala ini adalah orang yang berkemampuan, yang mempunyai kecemerlangan masing-masing. Okay, seterusnya kita pergi kepada Dewan Rakyat. Dewan Rakyat terdiri daripada 222 ahli. Ahli-ahli Dewan Rakyat ni dipilih atas dasar sokongan orang ramai melalui pilihan raya. Okay, parti yang memperoleh kerusi majoriti akan membentuk kerajaan persekutuan bagi mentadbir negara. Jadi jika parti yang menang pilihan raya, dia akan diangkat untuk membentuk kerajaan yang baru. Okey, syarat-syarat menjadi ahli Dewan Rakyat apa? Antaranya ialah warga negara Malaysia, berumur tidak kurang 18 tahun, sempurna akal, tidak muflis dan juga dia tidak mempunyai jawatan dalam ahli Dewan Negara. Sebab seseorang tu tidak boleh menjadi ahli Dewan Negara dan juga ahli Dewan Rakyat dalam satu masa yang sama. Okay, seterusnya kita pergi kepada pilihan raya. Apa tu pilihan raya? Pilihan raya merupakan satu proses memilih wakil rakyat untuk menjadi pemerintah. Pilihan raya ini merupakan antara ciri-ciri yang penting dalam sistem demokrasi berparlimen. Pilihan raya umum diadakan untuk memilih ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Undangan Negeri serentak di seluruh negara. Mengikut Perkara 119 Perlembagaan Malaysia, pengundi hendaklah warga negara yang berumur 21 tahun, bermastautin atau tidak bermastautin, tinggal di mana-mana kawasan pilihan raya Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri. Jadi itulah antara syarat-syarat untuk mengundi. Okey, kita mengundi untuk memilih pemerintah, untuk memilih ahli parlimen. Ahli parlimen ni pula bertanggungjawab untuk menggubal perlembagaan. Jadi apakah kepentingan perlembagaan ni? Okey, jadi kita tengok perlembagaan menentukan rangka dan bentuk kerajaan dan menjamin kestabilan sesebuah negara. Jadi kita dapat lihat yang perlembagaan ni sangat teramat penting bagi sesebuah negara. Seterusnya, perlembagaan Malaysia menjamin taat setia yang tidak berbelah bagi kepada negara supaya semangat patriotisme dapat dibentuk. Kerana apa? Perkara 25 menyatakan bahawa seseorang warga negara boleh dilucutkan kerajaatannya jika terbukti tidak setia kepada negara. Jadi inilah antara kepentingan yang paling penting, kepentingan perlembagaan yang paling penting. Seterusnya kita tengok perlembagaan juga menjaga dan memelihara hak keistimewaan dan kedudukan orang Melayu serta tidak mengabaikan kaum-kaum lain di Malaysia. Okey, kesimpulan. Okey, pandangan parlimen menurut siasat syariah. Okey, seperti yang kita tahu, ketua parlimen adalah seseorang yang bergelar PTD. Jadi tugas menggubal dasar negara merupakan amanah yang sangat besar kepada seseorang yang bergelar PTD. Okey, jika PTD itu adalah pegawai tadbir diplomatik. Okey, jika seseorang pegawai itu mempunyai kualiti yang bagus, maka berkualitilah sesuatu dasar negara. Kerana apa? Dialah ketua, dialah parlimen lah yang menggubal dasar negara ni. Okay, begitu juga sebaliknya, jika PTD itu tidak melaksanakan tugasnya dengan baik ataupun pecah amanah alamatnya, maka bencanalah kepada masa depan negara. Jadi, ahli pegawai tadbir diplomatik ni wajib mempunyai ciri-ciri berikut, iaitu berfikiran luas, berpandangan jauh, setia kepada negara dan juga peka dengan sekeliling. Untuk apa? Untuk kita menjamin dasar negara yang digubal bertujuan untuk membangunkan negara pada masa hadapan. Okey, jadi parlimen wajib memikirkan tentang masalah rakyat ketika menggubal dasar kerajaan. Parlimen juga perlu menggunakan kaedah yang terdapat dalam siasat syariah, kawaid siasat syariah, iaitu semua tindakan pemimpin mestilah berasaskan kepada kemaslahatannya. Kita dapat lihat tujuan kaedah ni adalah untuk menjamin keamanan rakyat untuk hidup di dalam sesebuah negara.
Akhir sekali, dasar-dasar yang digubal juga mestilah tidak mendatangkan kemudaratan kepada rakyat. Jadi, sebagai pemimpin ataupun sebagai parlimen, mereka mestilah mengambil kira kemaslahatan rakyat untuk menggubal sesuatu rasa dan juga kena memastikan tiada kemudaratan yang akan datang yang akan timpa kepada rakyat jika dasar itu digubal dan dijalankan di seluruh negara. Jadi itu saja uh, perkongsian saya untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.